Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada se-Asrul dan rakan-rakan. Saya Nurul Putrijana binti Ishak ingin membentangkan pembentangan satu yang bertajuk Kedudukan Istimewa Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Definisi yang saya ingin ceritakan ialah masuk kedudukan istimewa Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Yang pertama ialah Bumi Putera berpenduduk asal sesuatu tempat ke sesuatu tempat. Penduduk Sabah dan Sarawak mendapat jawatan dalam perkhidmatan awam, mendapat beasiswa, mendapat bantuan dan lain-lain kemudahan khas yang diberikan, yang disediakan oleh kerajaan mereka. Mereka sangat mendapat kemudahan yang sangat banyak. Antaranya ialah yang seperti saya sebut tadi, perkhidmatan awam, beasiswa bantuan dan kemudahan khas. Peribumi ialah penduduk asal satu tempat. Golongan yang dikira sebagai dalam kelompok yang mempunyai undang-undang yang tertentu adalah mengikut suatu kaum, iaitu kaum asli, peribumi Sabah dan Sarawak. Seterusnya, peribumi ini semua mendapat yang paling terbesar di negeri Sabah dan negeri Sarawak ialah seperti macam Sabah, peribumi dia yang paling besar sekali adalah Kadazan Dusun. Macam manakala di Sarawak pula ialah orang Iban. Dekat sana kesemua kaum sangat dipelihara oleh kerajaan mereka lah. Sangat dipelihara, macam saya cakap tadi, perkhidmatan awam dia memang dipelihara dengan cukup mampat sangat, dengan dia punya kemudahannya banyak lah. So antara kemudahan yang dipelihara ialah mereka juga dilindungi oleh negara Malaysia kerana dia berdekatan kan. Mereka mendapat hak dan keistimewaan sebagai kaum bumi putera. Contohnya ialah peluang pendidikan yang tinggi. Contohnya macam pelajar untuk rakyat Malaysia memang dah tetap habis SPM terus dapat pelajaran. So yang ini pula diorang sebenarnya tak kena belajar kat negara diorang je, tapi diorang diberi peluang untuk belajar di negara Malaysia dan negara lain-lain. Contohnya Universiti Teknologi Mara. Mereka berpeluang untuk belajar di Universiti Teknologi Mara. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syarul Nizam bin Osman akan memperkenalkan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Seperti kita tahu, Sarawak terdiri daripada kumpulan etnik, manakala Sabah pula terdiri daripada penempatan budaya. Sejarah negeri Sabah dan Sarawak hingga ke tahun 1963 boleh dibagi kepada 4 era. Yang pertama, sejarah zaman Kesultanan Brunei dan Sulu tradisional hingga tahun 1840. Sejarah zaman penjajahan kuasa asing Inggeris dan Jepun hingga tahun 1945. Yang ketiga, sejarah zaman nasionalisme dan kemerdekaan pada tahun 1946 hingga 1963. Isi yang pertama, Raja-Raja Brooke di Sarawak 1841 hingga 1983. Brooke mula berkuasa di Sarawak setelah James Brooke berjaya membantu Pangeran Raja Muda Hashim mematahkan pemberontakan oleh penduduk Sarawak pada tahun 1841. Peristiwa itu membuka peluang kepada James Brooke untuk masuk campur tangan dalam politik Sarawak pada tahun 24 September 1941. James Brooke diisytiharkan sebagai pemerintah Sarawak. Beliau dianugerahkan kawasan kekuasaan dari Tanjung Datu ke Sungai Semarahan. James Brooke telah memperluas tanah jajahan ke kawasan timur dengan mengambil beberapa jajahan Brunei pada tahun 1853 hingga 1861, meliputi kawasan Batang Rejang, Sungai Balingan, iaitu bahagian kedua dan ketiga. Isi yang kedua, syarikat berpiagam di Sabah pada tahun 1881 hingga 1941. Syarikat Berpiagam Borneo Utara British atau SBUB merupakan penguasaan yang ditunjuk untuk mengelola Borneo Utara pada tahun Ogos 1881.
Borneo Utara menjadi protektorat British dengan urusan administratif internal oleh Perusarahan sehingga tahun 1946 ketika ia menjadi koloni sebagai Borneo Utara British. Moto utama ialah Prego et Perago dalam bahasa Latin yang bermaksud saya melakukan dan saya mencapai. Ketua pertama dari perusahaan adalah Adrefden. Pada 1882, Syarikat Borneo Utara British mendirikan sebuah pemukiman di Pulau Gaya. Setahun setelah SBUB yang diberikan mandat untuk memerintah Sabah, namun pada 1897, pemukiman ini telah dibakar oleh gerakan yang dipimpin oleh Mat Saleh yang merupakan ketua suku kaum Bajau. Selepas kemusnahan ia tidak lagi didirikan semula. Perusahaan ini dikenali sebagai Syarikat Berpegang Borneo Utara British. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Amin Azmi bin Khairul Anwar. Hari ini saya nak terangkan tentang memperkenalkan penduduk Sabah dan Sarawak. Pertama sekali, penduduk Sabah adalah terdiri dari berbagai-bagai kaum dan latar belakang dan kebudayaan masing-masing. Penduduk aslinya atau lebih dikenali sebagai Bumiputra terdiri daripada sekurangnya 31 kumpulan, 50 bahasa dan tidak kurang daripada 90 dialek. Antara kumpulan penduduk di Sabah ialah Dusun, yang kedua Sungai, yang ketiga Rungus, yang keempat Bajau, yang kelima Karazan Dusun, yang keenam Brunei, yang ketujuh Murud, yang kelapan Orang Sungai dan kesembilan ialah Iranun. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan Bumiputra di Sarawak. Sarawak mempunyai bilangan penduduk pelbagai etnik yang paling banyak antara negeri di Malaysia, iaitu seramai 2.07 juta orang. Sebagai ibu negeri, Kuching merupakan rumah kepada 458,300 orang. Hal ini menyebabkan ia menjadi bandar yang mempunyai penduduk yang terbanyak di Sarawak dan mempunyai penduduk paling ramai ke-7 di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Danish bin Muhammad Hadi akan membentangkan tentang kehidupan Sabah dan Sarawak. Sarawak mempunyai 27 etnik besar buat setakat ini yang dikemukakan. Kesemua etnik ini mempunyai bahasa, budayaan dan cara kehidupan yang tersendiri. Etnik di Sarawak ini terbahagi mengikut kawasan penempatan seperti persiaran pantai, lembah sungai, daerah pendalaman dan kawasan tanah tinggi. Kawasan yang paling padat dengan penduduk adalah di dataran pantai, lembah sungai dan di bahagian barat Kuching. Kawasan antara Sungai Kayan dengan Sungai Muka. Corak penempatan dan taburan penduduk yang berselerak di Sarawak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar. Keadaan ini mendorong setiap kelompok etnik membentuk identiti kebudayaan masing-masing mengikut persekitarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Aiman Akasha bin Nur Azam. Saya ingin membentangkan kesimpulan kehidupan Sabah dan Sarawak. Sebagai kesimpulannya, keadaan masyarakat di Sabah dan Sarawak dalam abad 19 masih bersifat tradisional, keadaan politik, sosial dan ekonomi dengan dipengaruhi oleh kawasan penempatan mereka. Secara ringkas, penguasaan Brooks di Sarawak ialah Brooks yang berjaya membantu pengajar Raja Muda Hashim untuk membatalkan pemberontakan. Pada 24 September 1941, James Brooks telah menjadi pemerintahan Sarawak. Seterusnya, Brooks telah pun berjaya memperluaskan jajahannya ke kawasan timur dan mengambil jajahan Brunei pada tahun 1853 serta 1861. Sekian, terima kasih.